Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih lagi kita berbicara berkenaan dengan keputusan pilihan raya kecil Parlimen Kemaman yang telah kita ketahui keputusannya pada hari Sabtu hari itu. Di mana tuan-tuan puan sekalian, saya dapati anak-anak papa, termasuklah menteri-menteri papa, masing-masing cuba untuk orang kata apa, merawat luka di hati disebabkan oleh kekalahan teruk mereka dekat Kemaman dengan majoriti yang jauh lebih besar berbanding dengan PRU yang ke-11 dulu, walaupun dengan jumlah keluar mengundi yang lebih sedikit. Di sini tuan-tuan sekalian, saya ingin memaparkan kenyataan Menteri Komunikasi dan Digital iaitu Fahmi Fadzil apabila ditanyakan oleh wartawan berkenaan dengan pandangan beliau berikutan kemenangan besar PAS baru-baru ini. Ia tidak merubah keputusan ataupun jumlah dalam parlimen, tapi ini mungkin serba sedikit ya dengan cara kempen. Kalau nak dibandingkan, jumlah majoriti beliau jauh lebih kecil daripada kalau nak dibandingkan dengan contoh Yang Berhormat Shahrizan yang menang dengan majoriti 69,000, Tuan Haji Muhammad Sabu menang dengan majoriti 73,000. Tapi penting signalnya di sini ialah nampak seperti PAS sangat confident dan ada calon ya Perdana Menteri. Mungkin selepas ni langkah seterusnya setelah beliau angkat sumpah, mungkin beliau akan dinobat sebagai ketua pembangkang. Jadi kita serah kepada mereka lah untuk buat keputusan itu. Di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapat lihat Fahmi Fadzil menggunakan satu perumpamaan yang kelakar bila orang kata apa, ditanyakan oleh wartawan berkenaan dengan kemenangan besar Dr. Syamsul Mokhtar di Kemaman baru-baru ini. Di mana Fahmi kata, oh, kemenangan Dr. Sam dekat Kemaman tu tak besar mana pun kalau bandingkan dengan Shahrizan Johan yang menang majoriti lebih daripada 100,000 dekat Bangi, ataupun Mat Sabu yang menang dengan majoriti lebih daripada 70,000 sebagai contohnya dekat Kota Raja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tak tahu kenapa level ini yang Datuk Seri Anwar Ibrahim lantik sebagai Menteri Komunikasi dan Digital. Ini level macam bawahan. Bukan level menteri nak jawab macam ni sebenarnya. Allahu Akbar. Wahai Fahmi Fadzil, anda nak buat perbandingan-perbandingan, konon-kononnya, oh, majoriti Dr. Sam itu rendah. Tak macam Shahrizan, tak macam Kota Raja, kan? Anda tahu tak? Dekat Kemaman, jumlah pengundi yang berdaftar cumalah lebih kurang 141,000 orang sahaja. Yang keluar mengundi pun tak sampai 66%. Bermaksud, tak sampai 110,000 pun yang keluar mengundi pada hari pengundian pada hari Sabtu hari itu. Kita nak bandingkan dengan keputusan PRU 15 dekat Parlimen Bangi. Parlimen Bangi ini tuan-tuan sekalian, jumlah pengundi berdaftar dia ialah 303,000 orang. Yang keluar mengundi hampir 82%. Nampak tak dekat situ? Lebih daripada 250,000 orang telah keluar mengundi ketika PRU yang ke-15 dulu dekat Parlimen Bangi. Nak cerita Kota Raja? Kota Raja, jumlah pengundi berdaftar je, kata Mat Sabu sendiri, melebihi senarai orang dekat negeri Perlis itu sendiri, iaitu lebih daripada 260,000 orang pengundi. Nampak tak? Jadi logiklah sekiranya kalau dekat Kota Raja Mat Sabu dapat majoriti besar, ataupun dekat Bangi Shahrizan Johan dapat majoriti yang sangat-sangat besar. Macam contoh dekat Bangi, bagi kita contoh mudah kat Bangi kan, di mana Shahrizan Johan dapat lebih kurang dekat berapa ratus ribu undi, and then Perikatan Nasional punya orang pun yang kalah dapat 70,000 undi. Bayangkan, yang kalah dekat Kota Raja itu pun dapat undi mengatasi undi Dr. Sam dekat Kemaman. Punya ramai orang dekat Bangi. Jadinya tuan-tuan sekalian, saya tak tahu kenapa Fahmi Fadzil boleh mengeluarkan kenyataan yang saya kira sangat tak bijak ini. Sepatutnya beliau mengambil kira jumlah majoriti yang semakin besar oleh Dr. Sam. Beliau patut mengambil kira jumlah undi yang sangat-sangat meresut untuk calon Barisan Nasional, di mana kita dapat lihat seolah-olahnya tidak ada undi langsung daripada Pakatan Harapan punya penyokong kepada calon Barisan Nasional dekat Kemaman. Itu yang patut beliau analisakan. Bukan mengeluarkan kenyataan serupa budak sekolah, serupa macam budak-budak yang baru-baru nak belajar berpolitik secara maya bila mengeluarkan kenyataan, oh, Mat Sabu punya majoriti lagi besar, Shahrizan punya majoriti lagi besar berbanding dengan Dr. Sam tak besar mana.
Inilah dia tuan-tuan sekalian, inilah punca kejatuhan kerajaan perpaduan madani ini. Inilah punca mengapakah TMJ Tengku Mahkota Johor mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim dikelilingi oleh para menteri yang langsung tidak kompeten, yang langsung tak reti nak buat kerja. Inilah dia masalahnya. Jadi kepada Fahmi Fadil, saya faham anda memang tengah serabut. Kisah anda kena marah seperti mana yang telah digembar-gemburkan ketika isu LI dulu pun tak habis lagi sebenarnya. Itu kalau betul lah kan. Kalau tak betul minta maaf. Tapi kalau betul, isu itu pun saya tahu mencacatkan sedikit perasaan anda dalam hati itu. Tetapi bila anda mengeluarkan kenyataan seperti ini, nampak sangat anda ini out of grips dengan politik tanah air. Anda tak nampak penolakan orang Melayu terutamanya terhadap Pakatan Harapan Barisan Nasional. Dan saya yakin sekiranya kalau perkara ini berterusan, saya cakap terus terang, rakyat akan makin lama makin memandang anda sebagai seorang menteri yang langsung tak pandai buat kerja. Dan jangan sampai satu hari nanti rakyat akan minta dua perkara sahaja dari anda. Sama ada rakyat mahu anda meletakkan jawatan ataupun rakyat mahu buat anda seperti ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?